Resipi talam gula merah lembut bergedik. Nak tahu bergedik ke tak? Jom layan video Mok Tin ni ya. Hai korang semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Mok Teh. Petang ni, Mok Teh nak share dengan anda resipi kuih talam lembut bergedik. Nampak tak? Mok Teh goyangkan kuih tu, nampak dia macam goyangan dia tu dan bergedik dia tu memang lembut dan sedap. Tak puas makannya. Anda kena cuba resipi yang Mok Teh share dan sediakan ni ya. Ikut step by step apa yang Mok Teh sediakan dalam video ni, insya-Allah anda boleh buat. Mok Teh doakan. Okey, nampak tak gedik dia tu? Lagi sekali Mok Teh buat. Itulah. Memang kuih talam yang Mok Teh buat ni dan hasilkan ni memang lembut. Anda kena ikut step by step tau. Resipi yang Mok Teh bagi tu dan catat, okey? Dan dalam video ni juga Mok Teh akan kongsikan, share kepada anda macam mana Mok Teh hasilkan talam gula merah ni melekat kuat antara adunan putih dan adunan perang. Apabila kita keluarkan adunan daripada acuan tu, adunan putih dan adunan perang tidak terpisah. Melekat kuat maksud Mok Teh, macam itulah. Kalau nak tahu dengan lebih detail lagi, jom sama-sama kita simak video yang Mok Teh sediakan ni. Jom. Baik, mula-mula Mok Teh akan sediakan bahan A. Okey, dia ada dua step iaitu A dan B. Bahan A ialah 1 cawan gula merah, 1 cawan tepung gandum, setengah cawan tepung ubi kayu, 2 cawan air, 1 cawan santan cair, 1 sudu gula, sedikit garam. Baik. Itulah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat bahan-bahan A. Okey, mula-mula Mok Teh masukkan 1 cawan gula merah. Okey, ni tepung Okey, 1 cawan tepung gandum. Okey, Mok Teh akan masukkan dalam bekas sama dengan gula merah tadi. Okey, satukan dalam bekas yang samalah. Baik, ini tepung ubi kayu. Okey, setengah cawan tepung ubi kayu, lebih kurang dalam 4 sudu lah, 4 sudu besar gitulah. Okey, apabila dah masuk dalam cawan tu jadi setengah cawan lah, nampak macam tu lah ya. Okey, lepas tu 1 sudu gula. Baik, bahan-bahan semua dah dicampur dalam satu bekas tu. Lepas tu kita akan masukkan air. Okey, Mok Teh guna 2 cawan air. Okey, anda perlu ikut bahan-bahan yang Mok Teh nyatakan ni ya. Jangan derhaka resipi. Itulah 2 cawan air. Okey, kacau-kacau sebati. Okey, lepas tu Mok Teh akan kisar dia tahu dengan blend untuk menghaluskan lagi bahan-bahan tu lah. Baik, Mok Teh guna satu kotak santan. Okey, Mok Teh guna sikit saja tahu. Sebab ni kita perlukan santan yang cair. Okey, kita perlukan 1 cawan santan cair. Jadi santan kotak ni kan dia pekat. Jadi Mok Teh guna sikit je. Tuang sikit saja, okey. Dan Mok Teh campur sehingga menjadi 1 cawan air. Campur dengan air sehingga menjadi 1 cawan santan cair. Okey, baik, jelas Okey.
Ini santan pekat. Okey. Mokti campur dengan air sehingga menjadi satu cawan santan cair. Okey. Jelaskan. Okey. Okey. Kacau-kacau juga. Okey. Mokti masukkan sikit lagi tu. Biar betul-betul satu cawan lah. Okey. Baik. Okey, masukkan masukkan ke dalam bekas semualah. Okey, kacau-kacau sebati ya. Okey, Mokti tukarlah guna ni senang sikit. Sudu kecil kan. Okey. Ni kacau-kacau dulu biar gandum apa semua tu tercampur semualah lepas tu kita akan kisar dia tahu. Sebab kita perlu kisar supaya adunan dia tu betul-betul halus lah. Sebab kalau kita kacau macam ni, mungkin ada yang kurang hancur kat bawah tu, lambat lah. Kalau nak buat macam ni pun boleh. Mungkin lambat. Okey. Lagi cepat Mokti guna pengisar lah. Okey. Okey, Mokti kisar. Okey, dah ringkaskan ya. Okey, inilah bahan yang Mokti dah kisar. Okey, lepas tu Mokti sapukan okey, bekas acuan untuk kita masukkan kuih talam gula merah ni. Okey. Okey, masuk separuh je jangan penuh Okey, setelah diminyak tadi, minyak masak, masukkan separuh saja, lebih kurang dalam satu senduk Mokti tu. Macam itulah. Separuh saja, nanti kita akan kukus. Lepas dah kukus, kita akan masukkan bahan B ke atas tu. Warna putih. Ni warna perang kan. Okey. Masuk sehingga habis. Okey, sambil-sambil tu pengukus panaskan Okey, panaskan pengukus dulu. Okay, sambil-sambil kita senduk ni, masuk dalam acuan tu, sambil tu pengukus dipanaskan ya. Okey. Okey, Mokti dah masuk dalam bekas. Sebenarnya kalau anda tak ada acuan ni, anda boleh masuk dalam loyang. Loyang sebab Mokti buat macam ni, Mokti nak cepat masak. Kalau dalam loyang mungkin ambil masa yang lama, 30 minit, 25 minit. Kalau dalam bekas cupcake ni, dia cepat sikit lah. Okey. Okey, maknanya lebih kurang dalam 15 minit hingga 20 minit je macam tu dah masak. Okey, cepat. Mokti masuk dalam bekas ni. Okey, sediakan pula bahan-bahan B. Okey, sementara bahan A masak, kita sediakan bahan-bahan B. Okey, 2 cawan air, 1 cawan tepung beras, sedikit garam, 1 cawan santan pekat. Baik, mula-mula masukkan 2 cawan air. Okey, ni untuk buat bahan B ya. Tadi bahan A kan? Okey, ni bahan B pula. Okey, 2 cawan air ya. Okey, lepas tu santan pekat yang Mokti dah guna tadi sikit tu, okey, masukkan je semua. Okey. Maknanya semuanya kita guna satu santan je lah, tapi kita berkongsi lah, kongsi satu santan ya. Gitulah. Okey, nampak tak ni santan pekat, dia tak penuh pun dengan dalam 1 cawan air, 1 cawan tu santannya. Okey, jadi Mokti tambah sedikit airnya. Kocok-kocokkan bekas kotak santan tu, sebab dekat situ masih ada santan kat tepi-tepinya tu. Okey, boleh masukkan balik dalam cawan tu. Okey, jadi jimatlah kan. Jadi cukupkan juga 1 cawan. Nampak? Okey, jadi 1 cawan jugalah. Okey, dia masih pekat lagi walaupun tak campur air sikit tu. Okey. Okey, masukkan. Okey, tadi 2 cawan air. Okey, masukkan 1 cawan santan pekat. Okey, buat kuih talam ni tak susah pun sebenarnya. Kalau betul-betul anda nak belajar, anda tengok betul-betul apa yang Mokti dah share kat sini. InsyaAllah jadi. Walaupun pertama kali nak belajar, kalau tengok semua video yang Mokti siarkan ni, okey, insya-Allah boleh buat. Okey, lepas tu masuk
1 cawan tepung beras. Okey, ni untuk bahagian B, bahagian warna putih dia. Okey, kuih talam ada yang warna perang dan yang warna putih. Okey, lepas tu kacau-kacau sebati lah. Okey, adunan B ni Mak Teh tak kisar dah. Okey, cuma Mak Teh kacau-kacau gitu je. Okey. Dan kejap lagi Mak Teh akan panaskan atas api yang perlahan. Guna api yang perlahan ya, ingat ya. Lepas tu masukkan sedikit garam. Jangan lupa, inilah garam ni melemak-lemakkan lagi. Menjadikan lemak kita punya talam tu. Okey, kuih talam tu. Okey. Santan dan garam tu sebenarnya melemakkan lagi adunan warna putih tu. Okey, lepas tu kacau. Okey, tepung beras ni dia cepat larut sikit. Dia tak macam tepung gandum. Kalau tepung gandum tu dia macam terapung, nak kena banyak kacau. Kalau tepung beras dia cepat larut sikit. Okey, lepas tu panaskan pengukus. Okey. Ini bahan B tadi. Okey. Hidupkan api tu. Okey, lepas tu kacaulah di atas api yang perlahan sehingga pekat likat lah. Okey. Macam kita nak buat kuih kuih lompat tikam. Sebelum ni, di video sebelum ni Mak Teh ada kongsi kuih lompat tikam. Kalau anda nak mana tahu nak belajar kan, boleh klik dekat end screen tu. Nanti Mak Teh akan letakkan dekat end screen tu kuih lompat tikam. Itu pun sedap. Ni lebih kurang lah macam ni. Okey, adunan yang warna putih ni. Okey, nampak tak? Dia dah likat pekat tu kan. Okey, nampak tak? Dia dah keluar buih tu macam mendidih tu kan. Macam timbul-timbul buih tu, itu dah boleh stop lah. Tak perlu lama sebenarnya. Nampak tak buih dia tu? Menggelembung tu kan. Okey. Nampaknya ini dah boleh tutup api, dan walaupun dah tutup api, still kena kacau je. Kacau biar sebati. Biar betul-betul sebati. Okey. Lepas tu kita tengoklah bahan A yang kita dah kukus tadi tu. Okey. Nampaknya dah masak. Mak Teh kukus lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit, lebih kurang macam tu lah. Tengok pada kita punya tu jugalah kan. Lebih kurang gitulah, tak lama. Okey, cucuk. Kalau dah tak melekat pada lidi tu, bermakna dia dah boleh masak lah tu. Okey, ni tip, nak bagi tip supaya adunan perang dan adunan putih jadi melekat kuat lah antara satu sama lain. Jadi masa kita buka dalam acuan tu, dia melekat. Okey, kuih talam ni kalau tak kena cara dia, masa kita buka dalam acuan tu, dia akan terbuka antara adunan putih dan adunan perang tu. Jadi terbuka. Dia tak tercantum kalau kita tak tahu cara-caranya. Itulah tipsnya. Okey, lepas tu masukkan warna putih tu ke atas tu macam biasa. Okey, lepas tu tutuplah dan kukus sekali lagi. Okey, lebih kurang 15 ataupun 20 minit. Okey, sehingga masaklah. Okey, ringkaskan. Nampaknya dah masak. Okey, ni biarkan sekejap, terbuka atas api. Jangan tutup lagi api tau. Biar sekejap, biar kat atas tu betul-betul kering. Okey, lepas tu baru tutup lah. Okey, nampak tak? Mak Teh ringkaskan ya. Nampak? Apabila dah sejuk ni, kena betul-betul sejuk tau. Jangan suam-suam, tak mau. Betul-betul sejuk baru keluarkan. Baru senang nak keluarkan. Kalau suam-suam, dia akan melekat. Dia macam susah. Okey, nampak tak? Mak Teh tekan jari kat situ tu, dia macam dah terbuka lah. Itu senang lah nak. Kalau macam susah, okey, congkil je dengan blender tu. Mak Teh buat macam tu. Okey. Ni senang nak keluar. Okey. Senang bukan? Tapi memang lembut dan bergedik-gedik lagi. Itulah yang kita carikan, yang kita nak kan. Apabila kita buat sesuatu kuih tu, buat jadi, insya-Allah. Inilah hasilnya. Okey. Nampak tak? Sedap. Memang lembut, bergedik-gedik lagi. Itulah nak cerita kononnya benda ni jadi sebenarnya. Okey. Mak Teh harap anda kat luar sana yang dah menonton tu, okey, boleh ikut step by step apa yang Mak Teh dah sarankan dalam video ni. Okey, anda lihatlah sendiri macam mana. Tengok Mak Teh goyang tu, dia bergedik-gedik tu. Itu tandanya dia lembut dan jadilah kuih talam gula perang ni, gula Melaka ataupun gula merah, apa-apalah kan, dia orang panggil kan, benda yang sama je tu. Okey. Inilah hasilnya. Okey, Mak Teh harap anda kat luar sana cuba tahu, try menu Mak Teh ni, insya-Allah. Mak Teh yakin dan Mak Teh tahu ada penggemar kuih talam dalam ni kan. Kalau anda suka dan ingin mencuba, okey, silakan
Dan kepada yang dah pandai tu, mungkin dah perlu buat lah kan. Okay. Dan kalau yang baru nak belajar tu, boleh ikut step by step apa yang Mak Teh sarankan dalam video ni. InsyaAllah Mak Teh doakan moga mudah-mudahan pertama kali buat tu terus jadi, insya-Allah. Okey. Okey, Mak Teh rasa sampai di sini dulu perkongsian Mak Teh untuk kali ini. Di lain video yang akan datang, insya-Allah Mak Teh akan kongsikan dengan resipi-resipi yang menarik lagi untuk anda semua yang Mak Teh sayang ni. Okey, terima kasih kerana selalu follow Mak Teh. Tak terbalas rasanya. Okey. Dan jutaan terima kasih untuk anda semua kerana support Mak Teh. Sayang anda semua, okey? Okey, salam sayang daripada Mak Teh. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.